Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Pesakit cacar monyet boleh menyebarkan virus seawal 4 hari sebelum mula bergejala. Lebih separuh jangkitan mungkin berlaku dalam tempoh tersebut. Demikian dapatan kajian terbaru yang diterbitkan dalam jurnal BMJ di Britain. Meskipun kajian itu belum disahkan, ia mencadangkan bahawa kebanyakan jangkitan tidak dapat diatasi dengan mengasingkan pesakit selepas disahkan positif virus. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan virus itu sudah meragut 36 nyawa daripada lebih 77,000 kes setakat ini. Kaji selidik itu membabitkan 2,746 pesakit cacar monyet di negara ini antara Mei hingga Ogos lalu. Dalam perkembangan lain, WHO memberi amaran terhadap risiko penyebaran wabak Ebola di Uganda. Ketua pengarahnya, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, sejak Kementerian Kesihatan negara itu pertama kali mengisytiharkan wabak pada 20 September lepas, lebih 150 kes disahkan atau disyaki. Ini termasuk 64 kematian. 17 kes disahkan di ibu negara Kampala minggu lalu. Beliau menyeru negara jiran untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap wabak tersebut. Lagi serangan peluru berpandu oleh Pyongyang. Terbaru, Seoul mendakwa Korea Utara melancarkan peluru berpandu balistik yang tidak dikenali. Ketua Terus Bersama Seoul berkata, tembakan itu menyasarkan bahagian Laut Jepun. Semalam, Pyongyang melancarkan lebih 20 peluru berpandu termasuk satu yang mendarat berhampiran perairan wilayah Korea Selatan. Tindakan tersebut mendapat kecaman pelbagai pihak termasuk Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat. Terdahulu, Kesatuan Eropah EU mengutuk tindakan Pyongyang melancarkan lebih 20 peluru berpandu terhadap sempadan maritim yang dianggap sebagai agresif dan berbahaya. Presiden Majlis Eropah, Charles Michel, mengecam tindakan tidak bertanggungjawab itu dan menyuarakan solidariti dengan Korea Selatan serta negara di rantau berkenaan. Sementara itu, jurucakap Ketua Dasar Luar EU, Joseph Borrell, menegaskan tembakan pelbagai peluru berpandu itu sekali lagi melanggar resolusi Majlis Keselamatan PBB. EU menggesa ia dihentikan segera. Delegasi Iran dijangka mengadakan perbincangan dengan pegawai pemantau nuklear PBB di Vienna dalam masa terdekat. Menurut Menteri Luar Hossein Amir Abdullahian, pertemuan antara lain bagi mengukuhkan kerjasama dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA. Beliau bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai komposisi delegasi atau tarikh tepat perbincangan. Amir Abdullahian menegaskan perbincangan di Vienna penting bagi menepis tuduhan terhadap Tehran mengenai bahan nuklear di 3 tapak rahsia. Switzerland bersetuju menyalurkan bantuan $100 juta kepada Ukraine. Ia bagi menyediakan air minuman dan memulihkan infrastruktur tenaga yang rosak akibat pencerobohan Moskow. Kenyataan Majlis Persekutuan Switzerland menyebut bantuan disalurkan menerusi pelan tindakan mengurangkan kesan musim sejuk terhadap rakyat Ukraine. Kira-kira 18 juta penduduk Ukraine bergantung sepenuhnya kepada bantuan sejak pencerobohan tentera Rusia Februari lepas. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, RB Leipzig mengiringi Real Madrid mara ke pusingan 16 terbaik. Awal pagi tadi, Leipzig menewaskan wakil Ukraine Shakhtar Donetsk 4-0 untuk muncul naib juara kumpulan F. Real pula menamatkan aksi kumpulan dengan membelasah Celtic 5-1. Dalam perebutan kumpulan E, AC Milan lebih bernasib baik apabila mengalahkan RB Salzburg 4-0. Turut sekaligus mara ke pusingan seterusnya bersama Chelsea. Turut layak Borussia Dortmund. Akhir sekali, tenis Paris Masters, Rafael Nadal tersingkir seawal pusingan kedua apabila tumpas kepada Tommy Paul dari Amerika Syarikat. Paul yang juga pemain nombor 31 dunia menang 6-3, 6-7, 1-6 sekaligus mara ke pusingan kalah mati. Sementara itu pemain nombor 1 dunia Carlos Alcaraz tidak berdepan masalah untuk mara. Juara terbuka Amerika Syarikat itu menyingkirkan pemain Jepun Yoshihito Nishioka 6-4, 6-4.
Turut layak bintang Kanada Flace Aga Alisim yang menewaskan Mikael Ymer dari Sweden 6-7-6-4-7-6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.